Salam sejahtera Doktor. Kami daripada kumpulan G Johor Bahru yang dianggotai oleh saya, Muhammad Aidin Nizam bin Ramli, Muhammad Khairul Izwan bin Kamaru Arifin, Muhammad Razali bin Ramli dan Nur Rasiah binti Muhammad Nasir. Kumpulan kami memilih tajuk Akta Tanggungjawab Fiskal. Apa itu dasar fiskal? Dasar fiskal ini didefinisikan sebagai satu keputusan kerajaan untuk menaik atau menurunkan cukai dan menaik atau menurunkan perbelanjaan kerajaan berdasarkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh sesebuah negara. Dasar fiskal atau dasar belanjawan ialah langkah-langkah kerajaan mengubah perbelanjaan kerajaan dan struktur pencukaian dalam usaha mempengaruhi tingkat perbelanjaan agregat dalam ekonomi. Menurut Maynard Keynes, dasar fiskal adalah sebuah pemerintah dapat menstabil kitaran perniagaan dan melaraskan pengeluaran ekonomi dengan melaksanakan perbelanjaan dan dasar-dasar cukai. Menurut Fleming dan Model pula, menyatakan sebuah ekonomi terbuka tidak berlaku dasar fiskal yang mengamalkan sistem kadar pertukaran fleksibel dan menghadapi keadaan yang membolehkan modal bergerak tanpa sekatan dari negara ke negara. Dalam melaksanakan dasar fiskal di mana ia mengembang dan meningkatkan kadar bunga domestik secara tidak langsung, ianya akan menarik aliran modal asing ke dalam ekonomi. Dalam aliran modal yang besar, ia menimbulkan tekanan terhadap kadar pertukaran. Keadaan ini secara tidak langsung boleh sahaja memburukkan prospek ekspor tetapi mengekalkan import. Akta Tanggungjawab Fiskal. Tujuan untuk meningkatkan tabik urus, accountability dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara bagi memastikan kemampanan fiskal dan menyokong kestabilan ekonomi makro. Ciri utama lain yang terdapat dalam perundangan fiskal ialah keperluan pelaporan. Akta ini diterbitkan supaya maklum balas konstruktif akan dipertimbangkan untuk menambah baik draft yang sedang disediakan. Pemulihan ekonomi, reformasi dan pengukuhan fiskal akan dimulakan bagi membina semula benteng ketahanan fiskal negara dalam menghadapi cabaran di masa akan datang. 3 paksi utama adalah membukukan pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. 4 komponen utama pula dalam urusan fiskal iaitu hasil perbelanjaan, hutang dan risiko fiskal. Ia perlu diurus secara efektif dan berhemah dengan tahap ketelusan dan accountability yang tinggi ke arah pengukuhan pengurusan fiskal termasuk menguruskan risiko fiskal berkaitan liabiliti luar jangka yang boleh menjejaskan objektif konsolidasi fiskal kerajaan. Kaitan Akta Tanggungjawab Fiskal dengan dasar fiskal, iaitu Fiscal Responsibility Act. Terdapat 4 sektor dalam kaitan Akta Tanggungjawab Fiskal. Yang pertama, sektor pelancongan, sektor perucitan, sektor pengangkutan dan sektor pendidikan. Sektor pelancongan. Akibat daripada pandemik 19 ini, sektor pelancongan terjejas dengan akta ini dan ada pelbagai insentif cukai dan bantuan kewangan bagi memastikan sektor ini dapat menerima dan mengembangkan operasi dalam landscape kebiasaan baharu. Yang kedua, sektor peruncitan. Sektor peruncitan merupakan perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS. Pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA, Strategi Hasil Jangka Sederhana MTRS dan kajian perbelanjaan awam iaitu PER diperkenalkan membantu sektor ekonomi ini. Sektor pengangkutan pula, kemerosotan permintaan terhadap pengangkutan awam juga disebabkan oleh kebimbangan rakyat mengenai risiko jangkitan akta ini membantu pertumbuhan negara dan menyebabkan sistem pengangkutan yang berkualiti adalah penting untuk mencapai aspirasi negara maju. Yang terakhir adalah sektor pendidikan. Kesan daripada penutupan sekolah dan institut pengajian tinggi telah menyebabkan kerugian yang terkesan selama 4 bulan bersamaan dengan 41 trilion ringgit Malaysia dari segi kehilangan pendapatan. Nilai dan faedah yang terdapat dalam Akta Tanggungjawab Fiskal.
Di sini ada 4 komponen utama dasar fizikal. Yang pertama, hasil, perbelanjaan, hutang dan risiko fizikal. Pada zaman COVID-19 ini, sektor ekonomi negara mengalami kerugian hampir 100 bilion jika tiada langkah susulan memulihkan industri sama ada jangka pendek atau panjang. Akta tanggungjawab fizikal ini mengandungi peruntukan berkaitan komponen utama tersebut. Antara nilai dan faedah dari cadangan dalam akta ini adalah seperti berikut: memastikan kadar cukai yang stabil dan boleh dijangkakan dan dimulihkan kembali ekonomi negara, menambah baik pengurusan aset kerajaan, mengkaji semula keahlian FPC dengan melibatkan pakar daripada sektor swasta, menubuhkan institut fizikal bebas. Cadangan rangka kerja Akta Tanggungjawab Fizikal. Di sini ada 6 cadangan rangka kerja Akta Tanggungjawab Fizikal. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, mandat dasar fizikal. Yang ketiga, komponen utama. Yang keempat, pelaporan. Kelima, jawatan kuasa dasar fizikal. Dan yang keenam, lain-lain. Akta Tanggungjawab Fizikal dicadangkan akan mengkaji secara komprehensif dan memperkuat rangka kerja fizikal jangka sederhana, antara lain dengan mengutamakan perbelanjaan, menambahbaikkan kerangka cukai, mengetatkan penguasaan dan meminimumkan ketirisan. Dengan akta ini juga dapat melonjakkan ekonomi serta menangani masalah struktur demi pertumbuhan dan ketahanan sosioekonomi. Hai, saya Khairul Izzuan bin Kamal Arifin akan menerangkan cadangan yang diterima adalah dalam Akta Tanggungjawab Fiskal ataupun kita panggil Fiscal Responsibility Act. Yang pertama, melaksanakan perakaunan akruan berdasarkan standard perakaunan antarabangsa. Yang kedua, memastikan kadar cukai yang stabil dan boleh dijangka. Ketiga, menambah baik pengurusan aset kerajaan. Yang keempat, mengkaji semula keahlian FPC dengan melibatkan pakar daripada sektor swasta. Yang kelima, meningkatkan perbelanjaan pelaburan awam. Yang keenam, menubuhkan institusi fiskal bebas. Yang ketujuh, mengkaji semula peranan syarikat menteri kewangan. Yang ke-8, menambah baik pengurusan jaminan kerajaan. Yang ke-9, mengkaji semula skim pencen daripada berasaskan faedah persaraan kepada caruman. Dan akhir sekali, memperluas asas hasil dengan memperkenalkan sumber hasil baru dan mengurangkan pengecualian cukai. Cabaran dalam menghadapi pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal ataupun Fiscal Responsibility Act. Bajet 2022 di mana kerajaan mempunyai ketiga-tiga matlamat iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Di samping menambah lebih banyak peruntukan lebih-lebih lagi untuk tujuan pembangunan dan sistem kesihatan yang lebih baik bagi membendung penularan COVID-19. Kedudukan kewangan kerajaan persekutuan rendah akibat kutipan hasil cukai yang kurang di mana 67% perbelanjaan pembangunan DI berkurangan sebanyak 10.1%. Peningkatan belanjawan iaitu membiayai pakej bantuan dan rangsangan ekonomi tambahan. Cabaran dari segi keupayaan infrastruktur fizikal dan digital negara dengan berusaha untuk mengurangkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Perbandingan Akta Dasar Fiskal dengan negara-negara maju yang lain. Kemerosotan ekonomi di Malaysia yang disebabkan oleh pandemik dan pakej rangsangan yang dilaksanakan datang bersama kos yang perlu ditampung, dan ia menjangkakan defisit fiskal Malaysia akan meningkat kepada 6.0% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2020. Sementara hutang kerajaan persekutuan telah bertambah kepada 60.7% daripada KDNK. Negara-negara seperti Chile, Ireland, New Zealand dan Thailand turut menjadikan Akta Tanggungjawab Fiskal sebagai undang-undang berasingan berikutan beberapa kelebihannya seperti merangkumi pelbagai lapisan kerajaan,
menumpukan pada proses fiskal berbanding proses belanjawan selain meningkatkan komitmen politik bagi pembaharuan fiskal. Asas fiskal sering digunakan dalam kombinasi dengan asas monetary yang mana di Amerika Syarikat ditubuhkan oleh Reserve Persekutuan untuk mempengaruhi hala tuju ekonomi dan memenuhi objektif ekonomi. Dasar fiskal Amerika Syarikat terikat dengan perbelanjaan persekutuan setiap tahun. Belanjawan persekutuan menerangkan rancangan perbelanjaan kerajaan untuk tahun fiskal dan cara ia merancang untuk membayar perbelanjaan tersebut, seperti melalui duta excise baru atau sedia ada. Sejak 1964, negara-negara seperti New Zealand, Australia, United Kingdom, Brazil, Chile, Ireland, Nigeria, India dan Thailand telah memperkenalkan undang-undang tanggungjawab fiskal bagi meningkatkan tabik urus pengurusan kewangan awam. Secara umumnya, undang-undang tanggungjawab fiskal merupakan dokumen perundangan yang merangkumi piawaian, peraturan dan prosedur berkaitan pengurusan fiskal dan belanjawan. Hasil perbelanjaan, baki belanjawan dan hutang akan diuruskan dengan lebih konsisten antara satu sama lain. Ini merupakan satu penetapan peraturan dan pelaporan di mana ianya dapat meningkatkan ketulusan dan accountability di bawah Akta Tanggungjawab Fiskal tersebut yang turut digunakan pakai di negara lain seperti Ireland, New Zealand dan Thailand. Undangan di United Kingdom pula memerlukan kerajaan untuk menerbitkan objektif fiskal utama dalam dokumen berasingan yang dikenali sebagai Charter for Budget Responsibility. Beberapa undang-undang tanggungjawab fiskal juga mengandungi klausa yang memberi pengecualian sementara kepada kerajaan daripada mematuhi peraturan fiskal, terutamanya semasa keadaan luar jangka atau krisis. Komponen utama Akta Tanggungjawab Fiskal adalah melengkapi objektif fiskal jangka masa sederhana, manakala komponen penting lain termasuk penerbitan laporan secara berkala mengenai prestasi dasar fiskal dan penyata keuangan diaudit bagi memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat. Komponen opsional juga boleh dijadikan undang-undang bagi meningkatkan lagi kredibiliti dan ketulusan pengurusan dasar fiskal. Di India, Akta Tanggungjawab Fiskal dan Pengurusan Perbelanjaan 2003 FRBMA dilakukan untuk melaksanakan disiplin kewangan, mengurangkan defisit fiskal India. Selain itu, ia bertujuan untuk menambah baik pengurusan makroekonomi dan pengurusan dana awam secara keseluruhan dengan bergerak ke arah perbelanjaan seimbang dan mengukuhkan jimat fiskal. Objektif utama untuk menghapuskan defisit hasil negara dan mengurangkan defisit fiskal kepada 3% berbanding KDNP pada 2008. Kesimpulannya, Akta Tanggungjawab Fiskal perlu dilaksanakan di Malaysia bagi mengkaji semula perbelanjaan awam untuk mengukuhkan kedudukan kewangan, seterusnya menjadi pelengkap kepada usaha kerajaan membina semula ruang fiskal. Plan pemulihan negara merupakan sasaran kerajaan dalam memastikan ruang fiskal yang mencukupi dalam menghadapi krisis pandemik. Beberapa inisiatif pembaharuan dilaksanakan bagi mengukuhkan pengurusan fiskal negara. Dengan Akta Tanggungjawab Fiskal yang akan dilaksanakan ini adalah diharapkan dapat menambah baik disiplin fiskal, keberkesanan perbelanjaan dan ketulusan dalam pelaporan ke arah memastikan kemampanan fiskal dalam jangka masa sederhana dan panjang dalam ekonomi negara. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.